Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kitab Menjejaki Insan Pilihan jilid yang pertama, muka surat 164 bagi yang ada, iaitu sirah Nabi Adam AS. Dan kita berada di penghujung sirah Nabi Adam AS setelah Nabi Adam hidup dalam waktu yang sangat panjang usianya, maka sampai masanya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat yang masyhur, kebanyakan pendapat menyatakan Nabi Adam AS wafat pada hari Jumaat. Nabi Adam ni wafatnya pada hari Jumaat dalam usia 1000 tahun. Umurnya 1000 tahun. Panjang usia dia. Wafat pada hari Jumaat dalam usia 1000 tahun. Mati pada hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat ini lepas daripada fitnah kubur. Sesiapa pun orang mukmin yang mati pada hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat lepas daripada fitnah kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan hayat kita ini pada hari yang baik. Pada hari yang baik. Kalau boleh tempat yang boleh juga. Tempat yang boleh itu Mekah dengan Madinah. Tempat yang boleh itu Mekah dengan Madinah. Kalau mati Bukit Tunggal pun boleh juga. Bumi Allah belaka. Tapi kalau mati di Madinah dan mati di Mekah lagi baik. Lagi baik. Dan barang siapa yang beramal membaca surah Al-Mulk tiap-tiap malam sebelum tidur, maka dia pun insya-Allah lepas daripada fitnah kubur juga. Barang siapa yang menjaga sempadan negara daripada ancaman musuh untuk menjaga keselamatan negara dan umat Islam, insya-Allah juga mati terhindar pada fitnah kubur. Barang siapa yang mati dalam perjuangan meninggikan agama Allah, mati syahid dalam perjuangan meninggikan agama Allah, mereka juga mati dalam keadaan baik dan terhindar daripada fitnah kubur. Jadi usia Nabi Adam ini 1000 tahun. Itu pendapat kebanyakan para ahli sejarah. Pendapat yang menyatakan ketika usianya 900, ada juga pendapat yang menyatakan usia Nabi Adam ini 930 tahun. Lama juga. 900, hampir 1000 tahun, 930 tahun. Para malaikat daripada langit turun memandikan Nabi Adam AS. Malaikat sendiri turun daripada langit memandikan Nabi Adam AS, mengkafankan jasadnya dan mensolatkan jenazahnya. Hebat. Malaikat daripada langit turun memandikan, mengkafankan dan mensolatkan jenazah Nabi Allah Adam AS, untuk nenek moyang kita baca. Nabi Syekh mengkuburkan jenazah ayahnya dengan memasukkan ke dalam liang kubur dengan sempurna. Inilah waris Nabi Adam yang diberikan oleh Allah SWT pangkat kenabian, Nabi Syekh. Nabi Syekh ini tak termasuk dalam senara 25 orang Nabi, tetapi dia adalah seorang Nabi yang dipilih oleh Allah SWT dari anak Nabi Adam, anak yang dekat dengan Nabi Adam, Nabi Syekh. Nabi Adam ni berdukacitalah dengan kematian anaknya yang bernama Habil, dibunuh oleh adiknya yang dibunuh oleh saudaranya yang bernama Qabil. Tetapi Allah gantikan kematian Qabil ini, iaitu kematian Habil ini, dengan Syekh, dan Allah pilih Syekh ini sebagai Nabi.
Nabi Syih mengkebumikan jenazah ayahnya dengan memasukkannya ke dalam liang kubur dengan sempurna. Memasukkan jenazah ayahnya Nabi Adam itu ke dalam kubur dengan sempurna. Setahun kemudian Siti Hawa pula meninggal dunia. Ada pendapat menyatakan Siti Hawa meninggal dunia setahun lebih dahulu daripada Nabi Adam. Ada juga pendapat kata begitu. Tapi pendapat yang ramai, setahun selepas Nabi Adam wafat, Siti Hawa pula diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang masyhur menyatakan makam Siti Hawa ini berhampiran dengan makam Nabi Adam di Mekah. Pendapat yang masyhur menyatakan makam Nabi Adam dan makam Siti Hawa ini berhampiran, dekat-dekat, tak jauh mana antara dua suami isteri ini. Hakikat yang sebenarnya Allah SWT sajalah yang lebih tahu. Ini dari segi pendapat dan pandangan ahli sejarah. Tapi hakikat yang sebenarnya, di mana kau kubur Nabi Adam, di mana kau kubur Siti Hawa, Allah sajalah yang tahu. Allah sajalah yang tahu. Maka kubur Nabi-Nabi lain itu ada yang jelas. Nabi Muhammad kuburnya di Madinah. Marilah kita berdoa semoga Nabi Adam AS dan Siti Hawa, tok nenek moyang kita yang pertama ini, dirahmati oleh Allah dan diletakkan rohnya di tempat yang tinggi dalam syurga bersama-sama dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Menjadi kewajipan kepada kita mendoakan kepada tok nenek moyang kita. Tok nenek moyang kita, mak kita, ayah kita, tok nenek moyang kita, dan Nabi Adam Siti Hawa ni moyang kita yang pertama lagi. Kita doakan semua sekali, mana-mana yang menjadi jalur keturunan kita ini, kita doakan kepada Allah supaya Allah memberikan kepada mereka itu kebahagiaan yang sebenarnya dan diletakkan roh mereka di tempat yang tinggi. Bukan saja kita doakan untuk diri kita dan keluarga kita, malah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup di atas muka bumi ini, sama ada yang mati dah atau yang masih lagi hidup, kita doakan supaya Allah mengampunkan dosa dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, Jadi kita jangan kedekut berdoa. Kita semua adalah anak cucu mereka, anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa. Walaupun kita berlainan bangsa dan berbeza warna kulit, namun kita semua berasal daripada satu keturunan dan rumpun yang sama. Kita kali ibarat pokok pisang, daripada perdu yang sama, daripada rumpun yang sama. Sama ada orang Cina ke, orang India ke, Negro ke, orang putih ke, orang Melayu ke, semua sekali itu ada keturunan Nabi Adam AS. Allah buat berlainan warna kulit, berlainan bangsa, berlainan percakapan, pertuturan, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebesaran dan keagungan Allah SWT. Dia boleh buat belaka. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna sawo matang macam kita orang Melayu ini. Itu adalah Allah SWT menjadikan supaya kita ini berkasih sayang antara satu dengan lain, dan supaya kita saling hormat menghormati di antara satu dengan lain. Anak Nabi Adam yang bernama Nabi Syih ini meneruskan tugas Nabi Adam AS. Nabi Syih AS ialah anak bongsu Nabi Adam. Anak bongsu Nabi Syih, Siti Hawa ni dia ada 40 anak. 40 anak. Beranak kembar sama. 20 kali beranak 40. Nabi Syih ini anak yang ke-40. Anak yang ke-40 keturunan Nabi Adam AS, yang lahir daripada kandungan Siti Hawa. Dia dipilih oleh Allah SWT menjadi Nabi, meneruskan perjuangan ayahnya untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi, supaya manusia mentauhidkan Allah, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa parasnya kacak dan hampir sama dengan wajah abangnya Habil. Kacak dia, seorang anak yang kacak rupa parasnya,
Jadi wajarnya tak jauh mana dengan abangnya Habil yang mati dibunuh oleh Qabil. Qabil pun abang dia juga, Habil pun abang dia juga. Habil telah membunuh, iaitu Habil dibunuh oleh Qabil. Kerana apa? Kerana deki, penyakit dia. Penyakit deki. Penyakit deki kepada saudaranya sendiri. Daripada jalur keturunannya, daripada jalur keturunan Nabi Syih ini, lahirnya para nabi-nabi yang menjadi ikutan umat manusia dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syih berpandukan kepada 50 suhuf yang Allah turunkan kepadanya. Jadi nabi-nabi ini Allah turunkan wahyu kepada mereka masing-masing. Kepada Nabi Muhammad Quran berupa kitab Musa, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur. Adapun nabi-nabi yang lain Allah turunkan kepada mereka berupa suhuf, helaian-helaian, helaian-helaian yang berbentuk tak tebal mana, tidak sebagaimana kitab-kitab yang disebutkan tadi, untuk menjadi panduan kepada kaumnya. Nabi Syih berpandukan pada 50 suhuf yang Allah turunkan kepadanya. 50 suhuf yang Allah turunkan kepada. Kalau kita ibarat macam 50 laketah lah, gitu lebih kurang. Nabi Syih juga adalah seorang ahli perniagaan, dan baginda dikatakan mendapat untung yang banyak di dalam perniagaan. Ramai nabi-nabi yang berniaga, ramai juga nabi-nabi yang menternak binatang, ramai nabi-nabi yang menjadi petani bercocok tanam. Jadi ini merupakan kerja yang mulia. Bertani, bercocok tanam, berniaga merupakan kerja yang mulia. Baginda berkahwin dan dikurniakan seorang anak laki-laki bernama Anusi ataupun Arfus ataupun Yanishi. Ini nama yang berbagai-bagai macam kita juga. Kalau dalam surat Bana orang panggil Musa, tapi mak panggil awalnya, ayah panggil awal nak orang tu lah aja, awal Musa ni orang tu lah aja. Jadi baginda ni, Nabi Syih ini berkahwin, kemudian melahirkan anak laki-laki, melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi Syih ini cucu Nabi Adam. Cucu Nabi Adam ini bernama Anusi. Ada pendapat menyatakan anak Nabi Syih ini bernama Anusi, ataupun ada yang menyebut Arfus ataupun Yanisi. Yanisi. Setelah menjadi khalifah selama 965 tahun, setelah menjadi pemimpin kepada umat selama 965 tahun, Nabi Syih wafat dan baginda dikebumikan berhampiran dengan kubur Nabi Adam AS. Ada pendapat menyatakan baginda dikebumikan di Tarsus dalam negeri Turki. Ada pendapat menyatakan kubur Nabi Syih ini dalam negeri Parsi, dalam negeri Turki. Ada negeri Turki. Seterusnya kita mengambil pengajaran dari sirah Nabi Al-Hadam AS. Pengajaran yang pertama ialah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Nabi Adam AS merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditandingi oleh semua makhluk. Allah menjadikan Nabi Adam daripada tidak ada kepada ada. Allah ciptakan Nabi Adam itu daripada tanah. Allah boleh buat belaka. Daripada ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada, boleh belaka. Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkuasa. Allah jadikan Nabi Adam sebagai makhluk yang dipanggil sebagai manusia. Dan makhluk manusia ini merupakan makhluk yang paling terbaik berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya sesuatu perkara, maka jadilah dia walaupun kejadiannya sangat rumit.
Walaupun kejadian yang sangat rumit. Tubuh kita manusia ni besar. Kalau kira hak yang besar ni tak payah, tidaklah payah sangat. Hak lebih kecil yang lebih halus tak nampak pun Allah boleh buat. Makhluk yang sangat halus, yang lebih halus daripada zarah, terlalu kecil. Umpamanya COVID-19 ni, mikroskop biasa tak nampak, hanya nampak jenis-jenis mikroskop yang tertentu saja nampak. Virus COVID-19 ni, kalau ikut Profesor Dr. Harmi, di Indonesia ni ada mikroskop yang nampak itu virus COVID-19 ni. Dia cerita pada saya. Saya bawa buku saya dulu supaya dia semak sekali, buku COVID-19 amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawa kepada Profesor Dr. Harmi ni. Terus semak sikit, dia kata tak nampak kalau mikroskop biasa tak nampak. Melainkan yang tertentu saja, macam di Indonesia ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat belaka, yang kecil pun boleh buat, yang besar pun boleh buat, kerana kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Nabi Adam daripada tidak ada kepada ada. Allah ciptakan Nabi Adam itu daripada tanah. Kemudian Allah jadikan pasangannya Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam, daripada tulang rusuk. Sebaliknya semua makhluk tidak mampu mencipta sesuatu yang kelihatan mudah seperti seekor nyamuk ataupun seekor lalat kerana upaya yang terbatas. Manusia ni sangat lemah sifatnya. Manusia ini sangat dhaif sifatnya. Manusia tak mampu nak buat sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Melainkan manusia buat benda ada dah. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT, manusia bolehlah buat benda ada dah kepada ada yang kepada benda yang lain. Misal kata buat roti umpamanya, bergantung siapa dia. Jadi tidakkah Allah jadi garam yang dimasukkan ke dalam roti, gula yang dimasukkan dalam roti, semua sekali itu adalah benda-benda yang sudah ada, yang sudah dijadikan oleh Allah SWT. Cuma manusia ini dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepadanya, dia dia adun-adunkan bahan-bahan yang telah sedia ada itu menjadikan roti. Dia bakar dalam kuali besi, Allah jadikan ini, minyak, Allah juga, Allah belaka. Jadi Allah itu Maha Agung dan manusia ini sangat dhaif. Manusia ini serba kekurangan. Manusia sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia sangat berhajat kepada Allah. Jadi bila Allah ciptakan Nabi Adam daripada tak ada kepada ada, daripada tanah dijadikan Nabi Adam min turab, itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda kelemahan makhluk. Bukti kekuasaan Allah, bukti keagungan Allah dan bukti kelemahan kita manusia. Bukti kekurangan kita manusia. Dan kita yang serba kekurangan ini berhajat kepada Allah yang agung itu, Allah yang maha berkuasa itu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kejadian manusia, maka diciptalah Nabi Adam itu dengan mudah. Diciptakan Nabi Adam itu dengan mudah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Dia, kekuasaan Allah, menghidupkan kamu semula. Manusia yang mati, yang dah hancur dalam kubur, Allah boleh balikkan semula, hidup kembali pada hari kebangkitan nanti. Ada manusia yang jasadnya tidak hancur pun ada. Ada manusia yang jasadnya tidak hancur. Orang biasa, Nabi itu memanglah, orang mati syahid itu memanglah dia mati syahid, jasadnya tidak hancur dalam bumi. Barunya ada suami isteri
yang tubuhnya tidak hancur dalam tanah. Tak hancur. Kain kapal baru-baru lagi, pada mati tahun-tahun. Kat Selama ada silapnya. Kain kapal tak hancur. Dua suami isteri ni jasadnya masih baru lagi. Bila diselidik rupa-rupanya mereka berdua ini adalah tok guru Quran. Tok guru Quran, suami tok guru Quran, isteri pun tok guru Quran. Mengajar penduduk kampungnya membaca Quran. Allah berikan kepadanya kelebihan. Wajah tok guru Quran ni memang hebat. Wajah tok guru Quran ni memang hebat. Adapun nabi-nabi memang tubuh dia tidak hancur dalam bumi. Orang mati syahid juga tubuhnya tidak hancur dalam bumi. Banyak Allah bertemu di Afghanistan mujahidin yang mati dalam peperangan. Pergi ke satu kawasan, tempat itu berbau harum. Gali-gali tanah, rupa-rupanya tubuh mujahidin Afghanistan yang dah mati bertahun-tahun. Tak hancur tubuhnya. Janggut panjang, misal panjang, kuku panjang, macam hidup. Memang mati syahid ini hidup di sisi Allah SWT. Mati pada pandangan kita, hakikatnya dia hidup di sisi Allah SWT. Kalau tengok kuku dia panjang, janggut dia panjang, misal dia panjang. Mati bertahun-tahun tapi tubuh tidak hancur. Adam min turab, Adam Allah jadikan daripada tanah. Setelah sempurna saja peringkat-peringkat kejadian kita manusia ini, kami menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Proses kejadian anak Nabi ini ialah proses perkahwinan, percantuman di antara benih suami dengan benih isteri. Kemudian Allah ciptakan manusia ini dan dimasukkan roh ke dalamnya, dalam tubuh, sehingga lahir di atas muka bumi ini sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keturunan Adam pula diciptakan daripada setitik nutfah. Keturunan Nabi Adam ini, anak cucu Nabi Adam ini, proses kejadiannya dengan setitik nutfah ataupun air mani yang sangat lemah. Amat malang manusia yang berasal daripada air mani itu menjadi angkuh, menolak kebenaran dan tidak beriman kepada penciptanya. Jadi manusia yang dijadikan oleh Allah daripada nutfah yang sangat lemah, bila hidup di atas muka bumi dengan sombong, dengan angkuh, takabur, menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Allah, maka manusia ini layak untuk mendapat hukuman yang berat daripada Allah di akhirat. Manusia yang angkuh, manusia yang sombong, manusia yang menolak hukum Allah, manusia yang durhaka kepada Allah, sedangkan dia Allah jadikan daripada setitik nutfah, maka layak bagi mereka yang durhaka kepada Allah ini mendapat hukuman daripada Allah di negeri akhirat nanti. Kewujudan manusia di atas muka, di atas dunia ini membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak berfikir secara mudah untuk membuktikan adanya Allah, bila adanya manusia, dan manusia siapa buat? Allah yang buat. Bila asap berkepul di atas udara, tentu ada api di bawahnya. Ambil mikir secara mudah. Sebab orang kaum ini tidak percaya adanya Allah. Orang etis, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Ramai manusia di atas muka bumi ini, bila kita katakan kepada mereka bahawa Allah itu ada, dia kata tak ada. Umpamanya angkasawan Rusia yang bernama Yuri Gagarin, dia round dunia. Bila orang Islam kata Allah ni ada, Allah yang menjadikan segala-galanya, dia round dengan kapal terbang dia, dengan kapal terbang dia round, kata mana tak tahu dengan Allah. Atau keangkuhannya manusia ini, keangkuhan manusia. Jadi bila manusia ini lahir di atas muka bumi, tentu ada penciptanya.
dan penciptanya itu adalah Allah. Ini bukti adanya Allah bila adanya manusia. Bukti adanya api bila asap berkepul-kepul di atas udara. Itu bukti ada api. Maka api tak ada. Mana mungkin tak ada. Asap berkepul menandakan adanya api di bawah. Orang yang tidak percaya kepada Allah, golongan etis, golongan mulhid, golongan komunis dan lain manusia yang tidak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berhujah dengan mereka membuktikan manusia ini ada. Maka yang membuatnya manusia ini ialah pencipta yang agung, Allah Subhanahu wa taala. Adanya gunung ganang, bukit bukang, adanya dunia dan planet-planet yang lain, itu tanda ada penciptanya yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak kenal dirinya, dia tak akan kenal Allah. Kalau dia berfikir aku ni, daripada ada kepada ada. Aku daripada kecil jadi besar dah sekarang, daripada muda jadi tua dah sekarang ini. Itu berfikir secara logik dulu. Maka kalau orang tu kenal dirinya, aku ini, Allah jadi aku ini, tak datang sendiri datang ke bumi, lahir kerana ada pencipta yang agung, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak kenal dirinya, aku ni siapa, dia tak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kenal dirinya tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kenal Allah akan menjadi makhluk yang binasa dan celaka. Orang yang tidak kenal Allah, dia akan jadi makhluk yang binasa. Dia akan menjadi makhluk yang binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma aghfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah." Binasalah hendaknya manusia yang engkar itu. Betapa besarnya kekufuran. Manusia yang engkar, manusia yang kufur, mereka ini akan binasa. Tidakkah dia memikirkan dari apakah dia diciptakan oleh Allah? Tak mikirkan manusia ni, Allah buat dia daripada air mani diciptakan oleh Allah, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Allah ciptakan manusia daripada setitik nutfah, kemudian dia berkembang dalam kandungan ibunya. Dia lahir sebagai manusia yang lengkap dan sempurna, ada kaki dan tangannya. Kemudian dia membesar lagi. Kemudian bila sampai umurnya balik, dia dipertanggungjawabkan oleh Allah supaya memikul amanah. Setiap amalan yang bercanggah dengan hukum Allah akan berdosa. Bila menunaikan kewajipan Allah akan diberi pahala. Kalau mahu selamat, manusia hendaklah kenal asal-usul kejadian. Orang yang kenal asal-usul kejadian, dia akan selamat insya-Allah. Orang yang tidak kenal asal-usul kejadian, dia akan meraba-raba di atas muka bumi. Dia tidak akan selamat. Hendaklah tawaduk dengan mengaku kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Kita kena mengaku kita ni manusia yang sangat lemah. Kita kena mengaku kita ni manusia yang serba kekurangan. Oleh kerana kita ni lemah dan serba kekurangan, kita berhajat kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah untuk makan dan minum. Bila kita sakit, kita berhajat kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit kita. Bila kita ada keperluan sesuatu perkara, kita berhajatkan kepada Allah. Kerana makhluk macam kita tak boleh memberikan sesuatu pun kepada kita. Kerana apa yang ada di atas alam ini, ialah milik Allah belaka. Kepunyaan Allah belaka. Walaupun selai daun kayu yang gugur daripada pokok, itu juga milik Allah. Kita kata daun kayu tak ada harga. Kita kata tak ada harga. Tetapi di sisi Allah, daun kayu ini berharga.
Allah jadikan walaupun sehelai daun kayu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Allah jadikan apa saja di atas muka bumi ini tidak sia-sia. Ada yang manusia yang boleh mengambil manfaat daripadanya, boleh mengambil intibar daripadanya, boleh mengambil imbrah daripadanya. Jadi kalau mahu selamat, manusia hendaklah kenal asal usul kejadiannya. Hendaklah tawaduk. Tawaduk ni mana merendah diri, mengaku kelemahan diri kita sendiri, mengaku kekurangan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaklah manusia memikirkan daripada apakah dia diciptakan. Pikir apakah yang menjadikan dia, daripada apakah dia dijadikan. Kesimpulannya, kejadian manusia adalah tersusun dengan indah. Ia menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini tersusun dengan indah, tersusun dengan baik, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima. Susunan tubuh badan manusia ini, kepalanya, tangannya, kakinya, anggota dalamnya, dari segi susunan berbanding dengan makhluk lain, manusia paling terbaik. Dari segi fizikalnya, dari segi tubuh badannya, manusia paling terbaik. Dari segi rohnya juga manusia ini adalah yang paling terbaik. Allah jadikan sebagai ahsani taqwim, seelok-elok kejadian. Dengan malaikat, manusia lebih lagi. Dengan binatang, manusia lagi-lagi lebih berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan manusia ini. Alangkah tololnya manusia yang mengingkari kewujudan Allah dan kekuasaannya. Orang yang mengingkari adanya Allah, macam golongan etis, golongan mulhid, puak-puak komunis yang tak mengaku adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan manusia yang tolol. Manusia yang tolol bila mereka tidak mengakui adanya Allah yang Maha Berkuasa yang menjadikan manusia. Asap yang berkepuk di udara membuktikan adanya kayu yang terbakar di bawah. Itu bukti. Itu bukti. Setiap benda yang wujud di dunia ini, walaupun sekecil mana sekalipun, ada penciptanya. Sekecil mana sekalipun, pirang, tunga, kuman yang kecil itu pun ada penciptanya, Allah. Apatah lagi bukit bukau gunung ganang yang besar, penciptanya ialah Allah yang Maha Agung. Orang yang tidak mengakui kewujudan sesuatu makhluk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang buta mata hatinya. Orang yang tak mengaku kejadian-kejadian di atas muka alam ini diciptakan oleh Allah. Orang yang menolak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu ialah manusia yang buta mata hatinya. Manusia buta mata hatinya. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Ibnu Katsir menyatakan keturunan Nabi Adam dan Hawa yang berkembang menjadi kelompok manusia yang berlainan warna kulit itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana bagi orang yang maha berfikir. Keturunan Nabi Adam ini, anak cucu Nabi Adam ini, walaupun daripada baka yang sama, daripada kandungan Siti Hawa, kemudian lahirnya anak cucu yang jumlahnya sangat ramai. Ada yang berbagai-bagai warna kulit, bermacam-macam sifat manusia. Itu menandakan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Allah yang Maha Bijaksana bagi orang yang maha berfikir, maka dia boleh memikir. Orang India hitam kulitnya, orang putih kemerahan pula kulitnya, orang Cina lain pula kulitnya, orang Melayu lain pula kulitnya. Semua itu menandakan kebesaran Allah untuk kita berfikir betapa bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Gunakan akal kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Allah berikan kepada kita akal. Maka manusia yang tidak menggunakan akal
Sedangkan akal itu digunakan untuk berfikir, untuk membezakan di antara kebenaran dengan kebatilan. Maka gunakan akal itu dengan sebaik. Orang yang tidak menggunakan akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka orang itu akan rugi. Jika akal digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan meningkat dan takwa kita akan bertambah mantap. Dan jika kita gunakan akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini, di patah tengok ayam ingat kepada kebesaran Allah, di sekali tengok ayat 7 ingat kepada kebesaran Allah. Tengok diri kita sendiri pun, kejadian kita ini sangat hebat. Allah sebagai penciptanya, maka iman kita akan meningkat dan takwa kita akan bertambah mantap bila kita memikirkan kejadian-kejadian makhluk di atas muka bumi ini. Penciptanya ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar. Jadi muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.